Baik, kita ke Tokyo untuk bersama dengan Shah Razak Sani yang berada di gelanggang pertarungan daripada awal sampai habis permainan. Jadi Ahmed, satu Malaysia sekarang ini sedang berduka, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi percaya bahawa ini adalah permulaan gemilang nanti untuk Liu Zhejiang. Tapi saya nak tanya Ahmed, bagaimana Ahmed menterjemahkan sebenarnya keseluruhan permainan Liu Zhejiang dalam aksi menentang Chen Long tadi? Kalau mahu ditafsirkan, inilah yang kita sebutkan seorang jago dalam pembingkiran, belum lagi ada pejudahnya, kualitinya kadang-kadang ada naik, ada turun. Itulah yang kita saksikan pada pertemuan tentang Chen Long. Set pertama cukup gah, set kedua hampir saja mencipta comeback, tapi set ketiga itu saya lihat di mana Chen Long berupaya untuk menjarakkan kedudukan dengan sangat jauh, memberikan tekanan kepada Zhejiang. Jadi inilah yang kita sebutkan bahawa dengan Liu Zhejiang satu pengembaraan yang cukup unik. Malaysia kenal Datuk Lee Chong Wei bila dia sudah di kemuncak. Dengan Zhejiang kita melihat dia daripada memutik menjadi seorang jago dalam pembikinan dan mungkin satu hari nanti menjadi nombor satu dunia yang kita harapkan. Sebab Ahmed kan kalau kita nak tengok Chen Long Rio 2016 dengan Tokyo ni memang berbeza. Dia bukan Chen Long dahulu. Sebenarnya Zhejiang boleh mengambil kesempatan ke atas kekurangan Chen Long lah. Tapi adakah mungkin kecederaan tu yang Zhejiang hadapi pada awal perlawanan dan juga di set kedua tu menjadi kesan kepada dia losing in second set? Okey, mengenali Zhejiang dan apabila Zhejiang lalu untuk bertemu dengan media antarabangsa yang lain, saya ada menunjukkan Zhejiang jari dia yang ataupun tangan dia yang mengalami kecederaan. Saya tidak merasakan itu satu alasan, tapi harus kita memikirkan bahawa Chen Long dalam tempoh 14-16 bulan dia tidak beraksi. Zhejiang beraksi dalam 4 kejohanan. 3 dalam saingan jelajah di Asia dan 1 di seluruh England. Bayangkan dalam waktu itu Chen Long dan juga Barisan Kejuratan China memiliki kesempatan yang cukup banyak untuk mengkaji aksi-aksi daripada Zhejiang dan juga pemain-pemain yang lain. Jadi mungkin itu advantage daripada camp China sebenarnya, walaupun mereka tidak turun dalam aksi kompetitif. Dan Chen Long, berdasarkan perkongsian dia dengan saya pada semalam, saya ajukan persoalan bagaimana dia boleh kekal fit dan boleh beraksi baik seperti ini. Dia katakan di camp tertutup China mereka jalankan simulasi hampir-hampir serupa dengan aksi kompetitif. Dia juga memiliki sparring partner yang cukup baik, Xiu Qi. Jadi kita masih ingat China kenapa mereka ada power horse. Kita lihat di sini aksi mereka ada sebabnya. Okey Matt, kita nampak di set yang ketiga mood Zhejiang berubah. Tidak seperti di set yang pertama ataupun set yang kedua. Di set yang ketiga memang kita nampak benar-benar mood dia agak berubah. Kalau Ahmed mungkin boleh kongsikan apa yang sebenarnya yang dialami Zhejiang? Ya, pada pandangan saya lah, Zhejiang tak give up. Mungkin buntu. Apa lagi harus dilakukan? Nak main agresif, nak main push, nak main defend. Inilah kelebihan pengalaman Chen Long di mana dia tahu bagaimana untuk mendapatkan kemenangan dalam saat dia sebenarnya ketinggalan. Walaupun ada yang menyebutkan, mungkin saya juga ada menyebutkan bahawa Chen Long 2016 bukanlah Chen Long yang sama seperti 2021 ini, tapi ini merupakan aksi pertama Chen Long dan dia membuktikan mengapa dia juara bertahan Olimpik, mengapa dia bekas nombor 1 dunia, mengapa dia bekas juara dunia. Dan dia masih lagi antara pemain yang hebat. Dan kalau kita boleh lihat, semalam pun Kento Momota, nombor 1 dunia yang sudah lama tidak beraksi pun boleh disingkirkan daripada kejohanan Olimpik. Jadi ini merupakan, saya fikir, waktu peralihan dalam badminton dunia di mana pandemik, kecederaan dan sebagainya memberikan kesan yang cukup besar. Saya faham Malaysia sangat kecewa pada ketika ini kerana kita meletakkan harapan yang cukup besar kepada Zhejiang. Jadi kita hadam dulu aksi ini, kita hadam kekecewaan. Ada masih lagi perjalanan yang cukup panjang buat Zhejiang sebenarnya, dan kempen skuad badminton negara di Olimpik Tokyo belum lagi berakhir. And then ada lagi Paris 2024. Saya rasa di situ dia akan shine, ya, Ahmed. Ahmed, tadi Ahmed ada temu bual Chong Han. Apa reaksi dia mengenai keputusan ni? Okey, apa yang saya boleh rumuskan, tidak ada rasa puas hati. Mereka bukan datang sini untuk makan angin, ada kekecewaan. Tapi seperti mana yang sudah saya sebutkan, boleh saya rumuskan, ini adalah permulaan kepada sebuah pengembaraan. Kalau boleh saya ulang kembali, Datuk Lee Chong Wei pun tewas di pusingan kedua di Olimpik pertamanya. Lihat bagaimana dia ketiga Olimpik yang lain dengan keputusan di pentas final. Jadi Zhejiang kalau boleh melalui karier yang sama, saya fikir mengapa tidak untuk kita bersabar sedikit.